Ayah. Waalaikumsalam. Hafiz nak ke mana? Siap bersongkok dan baju Melayu lagi ni? Petang nanti, ayah saya akan bawa saya ke majlis berzanji di Dewan Sekolah. Itu yang kena pakai pakaian macam ni. Oh, macam tu. Arjun dan Arin mana? Selalunya mereka bersama dengan awak. Saya ingatkan mereka dah sampai dah. Ingatkan kami saja yang berpakaian macam ni. Awak pun sama, Hafiz. Awak berdua nak ke mana ni? Macam nak raya pun ada. Saya nak pergi kenduri kahwin saudara saya petang nanti. Saya pula tak ada apa-apa sebab tertentu. Saja je nak pakai macam ni. Tak tahu pula semua orang pakai pakaian tradisional pula hari ni. Eloklah tu. Sebab tajuk kita hari ni pun mengenai pakaian tradisional. Pakaian merupakan salah satu keperluan asas manusia, iaitu berfungsi sebagai melindungi tubuh dari kepanasan, kesejukan serta ancaman-ancaman lain. Fungsi pakaian semakin berkembang dan berubah mengikut peredaran zaman. Kini, ia lebih penting sebagai bahan fashion, iaitu sesuatu yang lebih menitik beratkan dari kreatif penciptanya. Setiap kaum etnik di Malaysia mempunyai pakaian tradisional masing-masing. Pakaian tradisional ini selalunya dipakai di majlis-majlis rasmi atau di majlis kerajaan dan hari kebesaran seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina ataupun Hari Gawai bagi masyarakat Sarawak. Kaum Melayu. Pakaian tradisional lelaki Melayu. Baju Melayu merupakan pakaian lelaki Melayu dan ia terdiri dari dua jenis, iaitu baju kurung teluk belanga atau baju cekap musang. Baju ini biasanya dipakai semasa menghadiri majlis-majlis perkahwinan, kenduri kendara dan juga bagi menunaikan sembahyang Jumaat. Selain itu, ia juga amat sesuai dipakai pada hari raya dan juga majlis-majlis rasmi. Pemakai baju Melayu kelihatan lebih berseri apabila ia mengenakan samping dan songket. Pada acara-acara biasa seperti kenduri kendara dan sembahyang Jumaat, ia dipakai bersama kain pelikat atau kain tenun sutera. Baju kurung cekap musang adalah sama dengan baju kurung teluk belanga, kecuali pada bahagian lehernya. Leher baju kurung cekap musang ada collar. Collar tersebut hanya selebar satu jari dan kedudukannya menegak. Pada bahagian hadapan collar, ada bukaan panjang yang berkancing. Butang emas atau emas berbatu permata digunakan sebagai pengancingnya. Baju Melayu selalunya dipakai dengan seluar dan bersamping. Lebih segat lagi apabila bertanjak atau bersongkok. Pakaian tradisional perempuan Melayu. Baju kebaya dipakai oleh wanita Melayu. Ada dua teori tentang asal baju kebaya. Satu mengatakan perkataan kebaya itu berasal daripada perkataan Arab habaya yang bermaksud pakaian labuh yang berbelah di hadapan. Satu lagi mengatakan pakaian seumpama ini dibawa oleh Portugis ke Melaka. Maka sebab itulah kebaya telah lama dipakai di Melaka. Bukan saja oleh wanita Melayu tetapi juga oleh wanita Cina peranakan dengan sedikit perbezaan dalam potongan dan gaya pemakainya. Baju kebaya yang asal direka labuh hingga ke paras lutut ataupun lebih. Tangannya panjang dan lebar. Bahagian badannya mengikut potongan badan dan melebar ke bawah bermula dari bahagian pinggul. Bahagian hadapannya pula berbelah dan berkola sampai ke kaki baju. Bahagian yang berbelah ini disemat dengan 3 kerongsang berasingan atau yang berangkai dengan rantai halus. Baju kebaya sesuai untuk pakaian harian dan juga pakaian pengantin. Bagi pakaian harian, baju kebaya sesuai diperbuat daripada kain kapas dan baldu atau sutera dan dipadankan dengan kain sarung. Bagi pengantin pula, baju kebayanya diperbuat daripada songket dan sepasang dengan kain sarungnya. Kaum Cina.
pakaian tradisional kaum perempuan Cina. Cheongsam. Pakaian ini dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Biasanya dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina. Tetapi kini, pakaian ini jarang dipakai oleh wanita Cina di Malaysia kerana mereka lebih gemar memakai pakaian fashion negara barat. Cheongsam dikatakan berasal dari baju tradisional lelaki Cina yang labuh sampai ke kaki. Perkataan Cheongsam dalam dialek Cantonese bermaksud baju labuh. Cheongsam dipercayai mula diperkenalkan semenjak revolusi di negara Cina pada tahun 1911. Samfu. Samfu membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Samfu diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Samfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina, tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolor tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Kaum India. Pakaian tradisional kaum lelaki India. Dhoti. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda hari ini tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan ceti. Pakaian tradisional kaum perempuan India. Sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Dari segi pemilihan warna, kebanyakan sari yang dipakai berwarna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Warna-warna ini lebih menarik untuk sari yang dipakai pada musim perayaan. Pemilihan corak pula adalah mengikut si pemakai. Ada yang lebih suka bercorak tumbuh-tumbuhan dan ada juga yang lebih suka bercorak haiwan. Pakaian tradisional kaum lelaki Iban. Kain sirat. Kain sirat atau kain cawat adalah pakaian asas kaum Iban. Sirat adalah sebidang kain yang berukuran 50 cm x 500 cm. Bahagian hujung kain ini dihiasi dengan sulaman atau tenunan yang indah. Kadang-kadang, manik dan kulit siput turut dikarangkan sebagai hiasan di bahagian itu. Sirat dipakai dengan cara melilitnya di pinggang dan celah kangkang. Hujung kain ini dijuntaikan dari pinggang ke hadapan dan belakang badan, mempamerkan bahagian yang berhias. Dandung. Ia merupakan kain selendang yang dipakai oleh lelaki Iban. Dandung lebih lebar daripada bedung. Panjang dandung tidak tetap kerana kain ini digunakan sebagai pembungkus barang-barang persembahan dalam upacara-upacara tertentu. Dandung diperbuat daripada kain yang ditenun dengan cara ikat. Wanita Iban memakai kain sarung yang dipanggil bidang. Biasanya, bidang diperbuat daripada sebidang kain yang berukuran 110 cm x 60 cm dan terdiri daripada 2 bidang kain seumpamanya yang dicantumkan. Bidang yang dipakai ketika upacara tertentu atau sebarang perayaan dihiasi oleh pelbagai reka corak geometrik dan diwarnakan dengan warna merah bata dan kekuning-kuningan. Malah, ada di antara bidang tersebut
yang dihiasi dengan reka corak bermotif tradisional yang disongkitkan dengan benang emas atau perak di atas kain dasar yang berwarna merah. Kalambi. Baju kaum Iban yang dipanggil kalambi pula adalah dua jenis, iaitu kalambi berlengan dan kalambi tanpa lengan. Kalambi dipakai oleh lelaki dan wanita Iban ketika upacara tertentu sahaja. Potongan kalambi sangat ringkas, iaitu terdiri daripada sebidang kain yang dilipat dua. Sisinya dicantumkan dan ditinggalkan ruang untuk lubang lengan atau ambungan lengan. Kalambi ditenun dengan segala macam motif yang indah. Semua motif tersebut ditenun dalam bentuk geometrik. Kalambi yang dipakai oleh pahlawan juga dilapiskan dengan kekabu sebagai pertahanan. Hujung kalambi tenunan ikat ini pula dibiarkan berjumbai, berpintal atau dihias dengan karangan manik. Bedung. Wanita Iban juga memakai kain selendang yang panjang dan sempit. Kain selimpang ini dikenali sebagai bedung, iaitu ia dihiasi oleh reka corak tenunan yang sangat halus. Panjang bedung hampir sama dengan sirat. Bedung dipakai di bahu sebagai selendang atau diselempangkan di badan seperti pangkahan di dada dalam upacara-upacara rasmi. Kenapa kakak pandang kami macam tu? Kakak suka tengok pakaian kamu semua. Inilah yang dinamakan pakaian tradisional. Ni biasa je. Kalau kita tengok dari foto tadi, barulah didamakan pakaian tradisional. Sebenarnya, dengan berpakaian tradisional seperti ini, kita akan ingat asal-usul kita. Sebagai rakyat Malaysia yang penuh dengan adat-adat ketimuran, pakaian seperti ini akan menyelahkan lagi budaya dan kebudayaan kita. Kalau orang Melayu dengan baju kurung dan baju Melayu. Orang Cina pula dengan congsamnya. Dan orang India pula dengan sari dan dhoti. Kalau difikir-fikirkan, bukan setakat itu saja. Masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak juga mempunyai pakaian tradisional mereka sendiri. Yelah, macam yang kita lihat tadi. Betul tu. Baiklah adik-adik, bersama kita sekali lagi hari ini ialah Puan Asia binti Bujang, seorang editor kanan di sebuah syarikat yang mengemaskinikan laman web mengenai produk-produk pelancongan di Malaysia untuk kegunaan pelancong asing dan tempatan. Apa khabar Puan? Khabar baik. Nadia dan yang lain-lain apa khabar? Khabar baik. Puan, hari ini kita akan berbincang mengenai pakaian tradisional. Harapan kami, Puan sudi untuk berkongsi ilmu dengan kami semua hari ini. Boleh Puan jelaskan kepada kami tentang perbezaan pakaian tradisional di antara pelbagai kaum yang terdapat di negara kita ni? Seperti yang kita sedia maklum, negara kita Malaysia mempunyai masyarakat pelbagai kaum dan keturunan. Antara etnik kaum terbesar di negara kita ialah Melayu, Cina dan India. Setiap kaum mempunyai tradisi tersendiri dalam soal pakaian. Mereka mempunyai pakaian tradisional masing-masing yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan pakaian tradisional setiap kaum ini berbeza antara satu sama lain dari segi reka bentuk dan keunikannya, seperti contohnya kaum Melayu. Pakaian tradisional bagi lelaki Melayu ialah baju Melayu. Baju ini biasanya dipakai semasa menghadiri majlis perkahwinan, kenduri kendara dan juga bagi menunaikan sembahyang Jumaat. Selain itu, ia juga amat sesuai dipakai pada hari raya dan juga majlis-majlis rasmi. Pemakai baju Melayu kelihatan lebih berseri apabila ia mengenakan samping dan songkit. Pakaian tradisional perempuan Melayu pula ialah baju kebaya. Baju kebaya dipakai oleh wanita Melayu.
Baju kebaya yang asal direka labuh hingga ke paras lutut ataupun lebih. Tangannya panjang dan lebar. Bahagian badannya mengikut potongan badan dan melebar ke bawah bermula dari bahagian pinggul. Bagi kaum Cina, pakaian tradisional kaum perempuan Cina dikenali sebagai Cheongsam. Pakaian ini dipakai oleh wanita berketurunan Cina. Biasanya dipakai pada upacara-upacara tertentu seperti majlis perkahwinan dan semasa Tahun Baru Cina. Satu lagi pakaian tradisional bagi kaum wanita Cina ialah samfu. Samfu membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Samfu diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Samfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkola tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Pakaian tradisional kaum lelaki India pula ialah dhoti. Dhoti merupakan pakaian untuk kaum lelaki. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kain tersebut dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah peha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Kemudian kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Ada juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Pakaian ini banyak dipakai oleh golongan ceti. Pakaian tradisional kaum perempuan India pula dikenali sebagai sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Kebanyakan kain sari adalah jarang dan lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlu memakai anak baju yang ketat dan singkat. Kemudian sari dililit dari pinggang dan diselempang pada bahu kiri. Lilitan pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali untuk menguatkan lilitan supaya tidak terurai. Dari segi pemilihan warna, kebanyakan sari yang dipakai berwarna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Warna-warna ini lebih menarik untuk sari yang dipakai pada musim perayaan. Pemilihan corak pula adalah mengikut si pemakai. Apakah pentingnya pakaian tradisional? Pakaian tradisional amat penting dalam kehidupan kita. Antara kepentingannya ialah pertama, sebagai identiti bangsa. Sebagai sebuah negara yang merdeka, kita seharusnya mempunyai identiti tersendiri bagi menaikkan imej masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Salah satu caranya ialah menaikkan imej pakaian tradisional. Apabila orang luar mengetahui mengenai pakaian tradisional kita, secara tidak langsung kita menaikkan nama negara dan bangsa kita. Yang kedua pula, supaya rakyat Malaysia tahu sejarah dan asal-usul. Dalam zaman yang serba moden ini, masyarakat dunia semakin lupakan asal-usul mereka. Sejarah tentang kesusahan nenek moyang kita mencapai kemerdekaan semakin lama semakin dilupakan. Cara berpakaian semakin berbeza dengan zaman dahulu. Sekarang anak-anak muda lebih selesa berpakaian seluar jeans dan t-shirt berbanding baju kurung atau kebaya, ataupun samfu mahupun sari. Jadi sekiranya pakaian tradisional ini tidak dilupakan, setidak-tidaknya kita akan secara tidak langsung boleh membantu menghayati sejarah dan asal-usul kita. Puan, adakah pakaian tradisional di Malaysia boleh menjadi fashion terkenal di peringkat antarabangsa seperti batik dan songket? Pakaian tradisional kita sememangnya mempunyai ciri-ciri untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Seperti contoh, kain sarung songket dan batik mempunyai keunikan dari segi tenunan dan corak. Sekiranya kita lihat kepada pakaian tradisional kaum etnik seperti kaum Iban di Sarawak, pakaian yang dikenali sebagai kain sirat merupakan keunikan yang tidak terdapat di tempat-tempat lain.
kain sirat atau kain cawat adalah pakaian asas kaum Iban. Dengan mempromosikan pakaian seperti ini di peringkat antarabangsa, kita secara langsung akan mempromosikan negara kita Malaysia dan juga masyarakat yang di dalamnya. Sama-sama. Diharapkan adik-adik semua mendapat manfaat daripada penerangan saya tadi.